Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersua muka di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lalu, itulah bulan lepas ya. Daripada buku koleksi zikir dan doa yang dikarang dan dihimpunkan oleh Syekh Salahuddin Abu Samah yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan tu dalam PDF tu. Saya pun buku tak bawa pasal pakai kereta isteri. Buku semua duduk dalam kereta saya. Tapi tak apa. Last kuliah hari tu kita bincang dalam bab adab doa ya. Adab doa. Yang mana saya telah terangkan pada tuan-tuan bahawa adab doa ini banyak. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dan tokoh dalam mazhab Asy-Syafi'i, bila sebut Syekhul Islam ni kira hebatlah ya. Ilmunya ya. Dokongannya dan ikutannya oleh umat. Lepas tu tak ramai ulama yang dipanggil Syekhul Islam. Ya. Kita dalam mazhab Syafi'i ada beberapa tokoh saja. Antara yang dipanggil sedemikian ialah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ada orang panggil Syekhul Islam, tapi tak berapa famous gelaran itu. Ya. Saya kira dalam mazhab Syafi'i ni Zakaria Al-Ansari ya. Mujtahid mazhab ini yang terkemudian tahun 1000 Hijriah. Mana kira dialah hak banyak orang sebut Syekhul Islam. Bila sebut Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i dialah ya. Satu lagi Ibn Taymiyah lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tapi dia dalam mazhab Hambali dan dalam konteks ilmu-ilmu syarak secara am ya. Okey je. Ada ulama dipanggil macam-macam gelaran kan. Muhyiddin, Jamaluddin, Jalaluddin, macam-macam. Ada Syekhul Sunnah, ada Syekhul Islam. Gelaran ni tak ada apa-apa ya. Kan? Kata Zakaria Al-Ansari dalam buku dia himpunkan lebih daripada ataupun tak kurang daripada 30 adab doa. Yang sekira agak banyaklah berbanding yang lain. Hatta kalau kita lihat An-Nawawi dalam Al-Azkar hanya 10 saja. Ada yang tulis belas-belas, macam-macam lah kan. Tapi syukur yang paling banyak beliau lah ya, 30 tak. Cuma dalam buku ini dia hanya nukilkan 7 saja daripadanya. Mungkin itulah yang paling basic lah dan yang paling fundamental lah untuk kita amalkan. Dan kita dah pergi satu persatu. Yang pertama itu ialah ikhlas. Tak kala kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah bincang tentang makna doa, jenis-jenis doa kan. Kita masuk adab doa. Nombor satu tu ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bukan hanya dalam konteks doa, malah dalam segala hal. Ibadah baik, dunia baik. Sebenarnya ikhlas menjuarai sifat-sifat yang lain. Sebab tu banyak ulama kita kalau karang pasal agama ni mari ikhlas dulu. Ya. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya hadis hak mula-mula hadis ikhlas. Ya. Begitu juga dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya hadis 40 Nawawi dan dalam Riyadhus Salihin hadis pasal ikhlas. Ayat Quran pasal ikhlas. Ya. Itulah tak lain tak bukan surah Al-Bayyinah ayat kelima di mana kata Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Apa-apa yang kita buat mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara amnya, dunia baik, akhirat baik, dan secara khususnya dalam hak ehwal ibadah khususiyah termasuk doa. Jadi kita doa ni kena ikhlas. Bukan doa kerana orang. Hatta bukan doa kerana formality, kerana rasmi kan. Nak buat event apa-apa doa, it's a good thing. Tapi adakah ia sekadar formal atau macam mana? Kan? Ya. Tapi saya tak nafilah tuan. Kita orang Melayu ni kita suka formality. Kalau ada event apa-apa kan protokol ya. Nak berucap pun siapa dulu siapa kemudian. Susun kursi pun ada tata cara dia kita belajar tuan dalam protokol. Ya, VIP nak duduk kat mana? VIP tu pula dia punya VIP ni nak duduk kat mana? VIP ni nak duduk kat mana? Oh, orang Melayu buat formality ni terror tuan. Buat majlis biasa-biasa pun kita nak well organised. Betul tak? Ada pendahuluannya, ada ucapan alu-aluannya, ada macam-macam kan? Hatta kita di peringkat pendidikan pun belajar PhD luar negara lebih mudah daripada belajar dalam negara sebenarnya. Antara satu sebab ialah formality. Orang buat PhD luar negara tuan di UK ya, di beberapa negara yang majulah di Europe apa semua kan. Examiner seorang ya. Saya duduk dalam grup Facebook kan. Dia panggil Doctorate Support Group. Calon-calon PhD semua duduk dalam tu kan. Dengan orang yang dah siap PhD lah. Dia kongsi pengalaman dia apa semua. Luar negara tak berapa formality tuan. Kalau kita buat PhD, masa kita present viva tu, seorang je examiner. Kita kat Malaysia berapa orang? Paling kurang 2. Satu internal examiner, seorang lagi external examiner. Tapi biasa 3 orang. 2 orang yang internal, seorang yang external. Examiner saja dah 3 orang. Tambah seorang lagi, pencatat masa. Tambah seorang lagi, tukang tulis. Minit ke apa, tulis. 5 orang tuan, kadang 4 orang, ramai. Ya. Lepas tu kita fokus pada technicality. Belum bincang pasal IC penting tu, technicality dulu. Ya. Kalau tulisan tu font nak berapa, jarak antara kanan kiri berapa, atas bawah berapa, ni Allah. Itu technicality. Kita student jarang buat sendiri, kita upah orang untuk formatting. Upah dia buat formatting. Oh, sakit kepala kita nak buat formatting tu kan. Dia ada orang yang dah expert buat formatting universiti kan, upah dia aja. Satu muka surat dia ambil 30 sen. Kita dalam 300 muka surat dan 2-300 bagi dia buat formatting. Itu penting tu, formatting boleh menyebabkan kita gagal tau kalau format kita tak ikut. Technicality itu formality dah tu. Cuma ni formality dari sudut penulisan, formality dari sudut kita banyak formal. Doa nak majlis itu formality dah tu. Ya. Luar negara kadang tak ada pun. Ya. Tak apalah, bagi saya itu satu budaya yang bagus. Ya. Lagi satu kita daripada dulu buat benda macam tu. That is okay. Kadang-kadang kita bila tak buat, nanti timbul macam-macam pula tak apalah. Tapi itu bukan doa yang diajar dalam syarak untuk dijadikan formal dalam majlis-majlis tertentu. Kerana doa dia lebih kepada munajat kita kepada Tuhan. Personally dan intentionally. Secara peribadi dan secara ikhlas. Kita yang tahu bila kita nak doa. Pasal dia adalah ibadah. Bukan semata-mata formality. Ya? Tak apa, boleh buat. Tapi mesti ikhlas. Ya? Kadang-kadang kita tak tahu bila kita ikhlas. Kadang-kadang tengah semayang berjemaah, ya, time sujud. Bila kita minta betul-betul pada Allah, kita rasa macam tak tahulah, perasaan masing-masing kan. Kadang-kadang bila kita tasyahud, kita doa kan, mari ya, macam-macam lah ya. Tapi nak cerita mesti ikhlas. Cuba ikhlaskan diri sebaik mungkin. Ya. Sebab itu syaitan, orang yang dia tak boleh nak menguasainya ialah orang-orang yang ikhlas. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani. Macam ayat tu? Syaitan kata,
fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Syaitan kata, wahai Tuhan, dengan keagunganmu, syaitan pun tawassul juga, fa bi'izzatika, dengan keagunganmu wahai Tuhan. Syaitan pun dia sebut nama Tuhan juga. Ya. Aku akan sesatkan mereka. Melainkan orang-orang yang ikhlas di kalangan hamba-hamba. Ikhlas ni, batu dia bab yang terpenting sekali. Ya. Dulu saya pernah hadiri satu interview lah. Nak dapat tauliah. Bukan negeri ni lah, negeri lain kot. Saya bukan ada tauliah negeri ni saja. Negeri lain pun ada juga. Ya. Dia tanya, Ustaz bawa buku hadis, buku tafsir, buku ni. Mana buku tasawuf Ustaz? Saya kata, saya so far tak mengajar lah. Tapi saya ajar. Ni tak kira tafsir ke hadis, semua ada nilai-nilai tasawuf. Tak sebenarnya ada subjek khusus kan. Kalau Ustaz ajar tasawuf, Ustaz nak ajar kitab mana? Saya kata nak ajar Riyadhus Shalihin. Ustaz tu bukan buku tasawuf Ustaz, tu buku hadis. Saya pun cakap ke dia, sebenarnya itulah buku tasawuf yang paling bagus. Ya. Kerana dalam buku itu, An-Nawawi rahimahullah memuatkan 372 bab. Bab-bab yang terawal. Bab-bab yang terawal. 20 bab yang mula-mula tu adalah tentang kerohanian. Dia mula sekali bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, bab muraqabah, bab takwa. Itulah the highest tasawuf saya kata. Diam dia. Akhirnya orang lain dapat 2 bulan. Tauliah, saya hampir setahun baru dapat. Untung dapat. Ya. Ya, main tuan. Kita tak boleh nak ni sangat. Kalau kita ikut je tak ada isu. Bila kita balik pada yang tadi, nak sebut ikhlas lah. Ya. Cuba kita cari keikhlasan dalam berdoa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala amat suka kepada orang-orang yang ikhlas. Dan bila kita cuba ikhlas, itu dipanggil mukhlisin. Sampai satu tahap bila kita sudah ikhlas, ya, ia disebut sebagai mukhlasin, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah Taala. Ya. Dan orang inilah yang tak boleh dikuasai oleh syaitan. Syaitan kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bukan mukhlisin, mukhlasin. Sebab kita ada dua, mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis, orang yang mengikhlaskan diri. Mukhlas, orang yang telah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi amat penting sekali. Kemudian nombor 2, kita bincang pasal tauhid. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Taubah ayat 54 dan juga surah Al-Zumar ayat 65, dan mungkin ada ayat yang lain yang telah saya kongsikan pada tuan-tuan, bahawa tauhid amat penting dalam segala hal. Dan sebenarnya ia bukan adab, sama juga ikhlas, dia bukan sekadar adab, tapi ia adalah syarat kepada doa. Kita mesti ikhlas, kita mesti tauhid. Dua ni tak ada, habis. Dan bukan hanya tertentu pada doa, pada ibadah-ibadah yang lain pun. Ikhlas tak ada, tauhid tak ada, ya. Bukan hanya ibadah-ibadah khususiah, malah ibadah-ibadah yang lain yang tidak ada syaratnya, tidak ada rukunnya, macam sedekah kan, tak ada ikhlas, Allah Taala tak terima. Ya. Sebab tu orang bukan Islam, bagus macam mana pun kebajikan yang dia buat, Allah Taala tak terima. Wa ma mana'ahum an tuqbal minhum nafaqatuhum illa an kafaru billahi wa rasulih. Kita kalau belajar dalam fiqh kan, syarat ibadah ni tuan-tuan, dalam wuduk baik, dalam mandi wajib baik, dalam tayamum baik, dalam solat baik, dalam zakat baik, dalam haji baik. Bila sebut ibadah khususiyah, ada syarat sah dia. Syarat sah salah satunya mesti ada. Dan biasanya hak nombor 1 sekali, itulah Islam. Wuduk tak sah kalau bukan Islam. Tayamum lagi tak sah. Mandi wajib of course tak sah. Semayang lebih-lebih lagi. Jadi syarat ibadah ni tuan, nombor 1 mesti Islam. Orang bukan Islam buat tak sah. Ya. Pasal apa? Kerana Islam ni, ibadah ni dia mesti Islam. Ibadah dia mesti Islam. Syarat sah dia. Kalau bukan Islam, Allah tak terima. Mana dalilnya? Inilah salah satunya. Allah Ta'ala kata,
Allah Ta'ala tak terima sedekah orang-orang bukan Islam. Kerana mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul. Sedekah dia tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Nak cari ayat Quran Allah Ta'ala sebut sembahyang Allah Ta'ala tak terima. Puasa Allah Ta'ala tak terima. In spesifik tak ada. Ya. Tapi ada dalil-dalil am. Antaranya dalil ni. Kalau sedekah pun Allah Ta'ala tak terima. Di mana sedekah ni tuan-tuan. Satu ibadah yang very open. Kalau dia nak sedekah kita boleh ambil. Orang bukan Islam yang kat surau ni. Haji, saya mau bagi kebajikan sikit lah pada surau ni. Nak bagilah 1,000 contohnya. Oh, tak boleh lah sebab surau ni untuk orang Islam saja derma. Encik orang bukan Islam, saya tak boleh terima. Jangan. Ambil dia nak bagi ambil je. Hatta zakat pun, dia tak wajib pasal dia bukan Islam kan. Saya mau bayar zakat lah. Tolong kira sama saya. Oh, encik tak boleh bayar zakat. Encik ni bukan Islam. Jangan. Kira, ambil. Ya. Kebajikan daripada non-Muslim kita boleh terima. Walaupun di sisi syarak, kalau zakat dia tidak wajib. Kalau pahala termasuk bukan zakat, dia tidak diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi dunia kita boleh ambil. Ambil ya. Okey je. Ya. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Pasal apa? Kerana dia tidak tauhid. Tauhid adalah asas kepada semua perkara, terutama ibadah-ibadah khususiyah, termasuk doa. Mesti tauhid. Ya. Sebab tu ulama-ulama kita amat menjaga tauhid dalam banyak hal. Waktu kita lihat sebagai ulama dia very rigid, very ketat dalam hal ehwal ketauhidan. Ya, walaupun sebahagiannya agak longgar dalam setengah-setengah isu. Ya. Tapi semuanya kerana nak menjaga akidah umat Islam, dan dia satu perkara yang baik. Dua, yang ketiga, sebut nama Allah. Ini yang kita bincang last hari tu ya. Yang Haji tanya pasal tawassul apa semua tu kan. Di mana bila kita berdoa kepada Allah, amat-amat digalakkan kita memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah baca pada tuan-tuan surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala kata walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama-nama itu. Ya. Banyak nama Allah kan. Hatta Nabi SAW pun dalam banyak doa-doa dan zikir baginda memulai dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Agung. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Rahman, Ya Rahim, macam-macam. Ya. Jadi kita pun sama juga bila kita nak doa, walaupun dalam bahasa Melayu, sebutlah nama Allah yang itu. Kita nak minta apa? Minta saja. Tapi sebut dulu, wahai Allah, Ya Rahman, Ya Rahim contohnya. Amat-amat digalakkan dalam syarak. Bahkan membawa kita ke arah kemustajaban. Kerana Allah Ta'ala yang suruh. Dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi tak kisahlah ya. Mungkin kita tidak mengetahui semua nama-nama Allah. Atau tidak menghafalnya. Ya. Tak mungkin semua orang boleh hafal tuan. Termasuk saya sendiri. Pasal nama Allah Ta'ala ni banyak. Ya. Campur Quran dan hadis Nabi, more than 100. Lebih daripada 100 nama Allah. Dan saya dah sebut dan hurai hadis 99 nama Allah kan. Nabi kata nama Allah ni ada 99 tu. Sebenarnya bukan 99. Itu hanya perkhabaran, tapi bukan penhaddan. Saya dah hurai dari itu ya. Nama Allah more than 99. Lebih banyak daripada 99. Ya. Hatta Nabi SAW, sebutlah Sunnah Abi Daud, ada nama-nama Allah yang dirahsiakan di sisinya. Ya. Jadi ada nama Allah yang diwahyukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat menerusi Al-Quran dan hadis-hadis baginda. Ada nama ista'sarallahu bi'ilmihi. Ya. Hadis Ibn Umar dan Sunnah Abi Daud, ada nama-nama Allah yang Allah Ta'ala rahsiakan. Hanya dia seorang yang tahu. Dia tak wahyukan. Mana banyaklah nama Allah ni kan. Tak apa, kita boleh sebut mana-mana nama yang kita tahu. Tak tahu banyak pun tak apa. Dan memang tak wajib pun tahu semua nama Allah. Ya. SMS ada nama-nama yang kita tahu dan boleh kita minta dengan menggunakan nama-nama itu. Tapi kena fahamlah bila kita kata Ya Hayyu Ya Qayyum, apa maksud Ya Hayyu Ya Qayyum? Itu antara nama yang Allah Ta'ala suka kita sebut dan Nabi banyak
membacanya dalam doa baginda. Dan dikatakan Nabi-Nabi terdahulu juga membaca zikir dan doa itu dengan bahasa masing-masing. Nabi Musa dia boleh Nabi Musa dia boleh bercakap dengan Allah. Sebelum dia bercakap dengan Allah, dia bermunajat dengan menyeru Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang mati. Sebelum dia nak menghidupkan orang yang mati, dia juga bermunajat dengan menyeru Ya Hayyu Ya Qayyum. Walaupun asal itu daripada Israiliyat dan dipertikaikan kesahihannya, tapi mungkin ada kebenarannya. Ya, hatta sebagian para ulama menyatakan bahawa itulah nama Allah yang paling agung. Kerana dalam sunnah Abi Dawud daripada Buraidah, Nabi SAW dengar ada seorang dia doa, dia menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Nabi kata laqad sa'alallah bismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ustujiba wa idza su'ila bihi u'tiya atau kama qala. Nabi kata dia telah meminta dengan nama Allah yang agung, di mana jika meminta dengannya dia akan dimustajabkan. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan saya personally pun saya suka baca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang Maha Hidup, Yang Maha Berdiri. Walaupun ada khilaf lagi lah, ada ulama kata nama-nama yang lain. Ya. Tapi saya kira sebahagian besar juga menyatakan bahawa nama Allah yang paling agung adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Tak salah sebutlah tuan-tuan, mana-mana nama yang tuan-tuan tahu. 3 kan? Yang keempat juga ialah memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW. Ini juga dalam kuliah yang lalu. Di mana bila kita nak minta sesuatu pada Allah, amat digalakkan kita memujinya terlebih dahulu. Tadi kita menyerunya. Lain tu. Ini kita memujinya. Ya. Dan juga kita berselawat kepada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Nabi SAW ada menegur sahabat yang berdoa, dia tidak puji Allah. Dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Saya kira kalau menyebut nama Allah dan menyeru dengan nama-namanya yang agung, termasuk dalam puji Allah juga. Allah Ta'ala alam lah. Mana kalau kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, kemudian kalau kita sebut Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, selepas itu kita selawat dengan Nabi, mudah-mudahan termasuklah memuji Allah. Kerana nama-nama Allah juga satu bentuk pujian jugalah ke atasnya. Mudah-mudahan. Tapi sebaik-baiknya kita pujilah. Ya. Umpama Nabi memuji Allah, Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syika wa azimi sultani. Dalam Musnad Ahmad, Nabi SAW menyatakan bahawa jika baca macam tu, dalam Musnad Ahmad disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, dan juga dikomentar oleh Syekh Ahmad Syakir tak kala dia menghuraikan tafsir Ibn Katsir dalam umdah tafsirnya. Nabi dengar ada orang baca macam tu, kemudian Nabi kata, aku lihat beberapa malaikat membawa bacaan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 30 malaikat lebih kurang. Ia satu puji kepada Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syika wa azimi sultani. Ya Rabbana, wahai Tuhan, lakal hamdu, bagi engkau segala kepujian. Puji Allah lah tu. Kama yanbaghi li jalali wa syika, yang selayaknya bagimu dengan kemuliaan wajahmu, dan wa azimi sultani, keagungan kerajaanmu. Kita kata puji high level lah tu. Puji Allah kan. Ya. Pujilah, puji. Pujilah macam mana nak puji pun. Tidak tertentu kepada lafaz-lafaz yang berkenaan. Tuan-tuan boleh puji Allah dengan macam-macam puji. Ya Allah, Engkau dah bagi aku nikmat yang banyak. Ya Allah, Engkau lah yang maha memberi nikmat. Puji. Macam mana pun. As long as kita puji Allah. Tadi sebut nama Allah. Lepas tu puji Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha merahmati. Kau telah merahmatiku. Begini. Puji. Lagi banyak puji, lagi Allah Ta'ala suka. Ya. Kemudian selawat Nabi lah. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Sebaik-baiknya Allahumma salli ala Muhammad. Ada sebut nama Ibrahim. Ya. Tak kisahlah mana-mana lafaz.
Sebab selawat Ibrahim ni ada banyak lafaz. Kalau saya baca before saya mengajar pun satu lafaz daripadanya. Kerana selawat yang Nabi ajar pada sahabatnya, kesemuanya adalah selawat-selawat Ibrahim. Kalau selawat yang tak ada Ibrahim, kebiasaannya dia ada selawat yang tidak sahih. Ya. Macam-macam lah. Ada beberapa version. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hadis Abi Daud daripada Ibn Abbas. Yang banyak diguna pakai dalam buku-buku mazhab Asy-Syafi'i. Tuan-tuan baca tu kan. An-Nawawi rahimahullah masuk lagi banyak riwayat-riwayat lain dalam buku fiqh beliau, hatta dalam buku zikir beliau Al-Azkar. Ada hadis selawat yang diriwayatkan daripada sahabat yang lain, ya, seperti Abi Hurairah, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Sa'id Ibn Umar, dan ramai lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tak ada fil alamin, tapi innaka Hamidum Majid 2 kali. Macam tu je. Kadang-kadang Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat ke atas Nabi, selawat ke atas Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa zuriyatihi. Selawat ke atas Nabi dan selawat ke atas isteri-isterinya dan zuriat-zuriatnya. Ya. Isteri Nabi dan zuriat-zuriatnya. Zuriat Nabi memang kita kena hormati dan memuliakan. Takat tu je lah. Tapi tidak mengagung-agungkan, ya. Tidak sampai kita berlebih-lebihan. Keturunan ni tak ada apa-apa. Sama je keturunan Nabi ke, keturunan bukan Nabi ke, it is the same. Dalam syarak dia tak ada beza. Tapi Nabi ada sebut dalam beberapa hadis supaya kita menghormati dan memuliakan nasab keturunannya. Tapi takat tu je lah. Dia panggil al-ikram wa tawqir. Ya. Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dia ada satu bab. Bab kelebihan Ahlul Bait dan memuliakan mereka. Bab bayan fadli ahli bait wa ikram lahum. Bab kelebihan ahli bait dan memuliakan mereka, menghormati mereka. Banyaklah ulama kita huraikan. Kalau kita tahu dia betul-betul ahlul bait, kita menghormati dan memuliakan. Ya. Mungkin lebihlah pada orang lain, tapi bukan mengagung-agungkan. Ya. Buat pelamin, duduk atas pelamin, buat nasyid, itu dah lain macam dah tu. Ya. Kadang-kadang orang ni dia modal dia keturunan Nabi je. I am the one of the apa dia panggil? Descendant of the Prophet. Man abta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Nabi dah ajar kita lah, saya Muslim. Sesiapa yang lambat masuk syurga kerana amalannya, keturunannya tidak akan mempercepatkannya. Ya, Nabi sebut pada ahli keluarga dia, kaum kerabat dia, ya. Hatta pada anak dia, ya Fatimah, ishtari nafsaki minallah, la ughni min amrillahi syai'an. Wahai Fatimah, engkau kena beli sendiri dirimu daripada Allah. Kau kena beriman sendiri, kau kena beramal sendiri. Aku tidak menguasai urusan Allah walau sedikit pun. Dia sebut bani-bani dia, ishtaru anfusakum minallah, la ughni min amrillahi syai'an. Memanglah aku Nabi, tapi kamu jangan ingat aku boleh tolong kamu. Kalau Allah tak nak azab kamu, tetap kamu kena aku. Keturunan ni tak ada apa-apa. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tahu dia keluarga Nabi, memang kita disuruh untuk menghormatinya. Tapi that's it lah. Bukan kita arak satu kampung, arak satu negeri, hanya bermodalkan keturunan. Itu bukan cara diajar dalam syarak sama sekali. I am very sorry to say. Ada keluarga Nabi kata turun Kelantan kan, buat event besar-besar, siap duduk atas pelamin lagi, bergendang apa semua. Modal bukan hanya keturunan Nabi, tapi ilmu yang dia bawa. Ya. Allah Ta'ala alam lah.
okey je. Tapi janganlah kita berlebihan. Jadi nak cerita selawat pada Nabi, amat digalakkan ketika kita doa. Jangan kita tinggal lah. Dalam hadis Fudhalah bin Abi Ubaid, Sunan Abi Dawud, An-Nawawi dalam banyak buku dia sebut hadis ni. Tapi sebahagian dia kata hadis ni dhaif. Sebahagian dia kata hadis ni hadis yang sahih atau hasan. Biasalah ulama ni tuan kadang-kadang mula-mula dia kata dhaif. After a while dia buat research, dia kata hadis tu sahih pula. Biasalah, normal lah kan. Dia bukan percanggahan tapi satu bentuk progress of someone knowledge. Ia satu bentuk apa dia panggil? Perkembangan ilmu seseorang. Of course lah ulama kita. Imam Syafi'i duduk di Baghdad, lain fatwanya. Dia pergi Mesir, lain fatwanya. After few years. Itu bukan ta'arud, bukan contradiction. Itu satu dipanggil the progress of the knowledge, perkembangan ilmu. Ya. Ilmu kita ni kan berkembang. Sebab tu fatwa banyak kan. Balik pada yang tadi ya. Jadi doa lah. Dalam asar yang mauquf, bukan Nabi kata, tapi Sayyidina Umar kata. Tapi ia hadis yang hasan lah. Di mana doa kalau tidak selawat kepada Nabi, tergantung-gantung antara langit. Ad-du'a mu'allaqun bainas sama'i wal ard hatta yusalla 'ala nabi fa idza sulliya 'ala nabi futihat abwabud du'a wan kharaq idza sulliya 'ala nabi futihat abwabus sama' wan kharaqad du'a. Doa tergantung-gantung antara langit dan bumi sampai kita selawat pada Nabi. Tengok betapa mulianya Rasulullah SAW. Kena selawat dulu, baru doa boleh menembusi langit. Ya. Nabi kata bila selawat baru pintu langit terbuka dan doa akan in kharaqad du'a, tembus. Pergi. Kalau tidak dia tak pergi. Ya. Azan dulu lah. Bismillah. Baru 32 minit Banyak sembang lah ni ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba anta salatul qamati Muhammadin rasulullah wa ba'ashu. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunya wal akhirah. Okey, baik. Kat mana tadi? Selawat Nabi tadi kan? Jadi bila kita selawat, dia mudahlah untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masuk masjid, ada orang dia doa, dia tak selawat Nabi, tak puji Allah. Jadi Nabi kata, ajilah haza. Lorakmu ni, Nabi kata. Ajilah haza. Orang ini terlalu cepat sekali. Ya. Kemudian Nabi ajar kepada dia, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih wa thana'i alaihi thumma falyusalli 'ala nabi thumma liyad'u bima syaa. Bila seseorang kamu berdoa, pujilah Allah, selawat atas Nabi. Kemudian berdoalah dengan apa-apa doa yang dia mahu. Tapi ini doa munajat tahu ya. Bukan doa-doa zikir harian. Masuk rumah, keluar rumah, masuk kereta, keluar kereta, masuk tanah, keluar tanah, masuk masjid, keluar masjid. Tapi masuk masjid, keluar masjid memang ada selawat ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bila masuk. Dia keluar, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu tak apa, memang ada nasnya, bacaan begitu. Tapi hak lain-lain itu tak perlulah. Sebab itu harian. Yang harian ni dia very simple. Dia tak terlibat dengan adab-adab yang kita baca ni. Tak perlu hadap kiblat, tak perlu angkat tangan. Hatta tak perlu puji Allah atau selawat Nabi pun. Pasal dia dah fix. Doa harian dah fix. Nama pun harian. Dia sentiasa berlaku. Jadi dia telah dibina oleh syarak sedemikian rupa. Memang Allah Ta'ala buat begitu. Ini doa munajat. Adab kita ajar ni kan. Jadi pujilah Allah tuan. Dan selawatlah ke atas Nabi. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang. Saya nak buh Sayyidina Ustaz. Bubuh lah, tak apa. Okey je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Habibina Muhammad. Allahumma salli ala Syafi'ina Muhammad. That is open. Okey je. Ya. Tak timbul isu pun. Isu Sayyidina ni after 500 years baru timbul. Before that tak ada. Sebelum 500 tahun, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama besar tahun 300 Hijrah, 400 Hijrah, 500 Hijrah, hatta Imamul Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan tengoklah buku dia. Mana ada Sayyidina? Semua Allahumma salli ala Muhammad saja. Lepas tu baru timbul. Boleh tak kita tambah Sayyidina? Hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Terpulanglah kan. Ya. Awak belajar bagus tambah. That is okay. Awak belajar bagus tak tambah, tak payah tambah. Ya. Dia bukan ikut isu usul, dia tak menjejaskan apa-apa. Tapi saya personally tak tambah itu lebih baik. Ya. Kerana itu lafaz yang warid dalam syarak. 500 years umat Islam beribadah dengan cara itu. Tapi nak tambah tidak ada salah sama sekali di atas dasar-dasar dan perhujahan tertentu. Ini amat maklumlah dalam fiqh. Jadi masalah ni nak bergaduh atau masalah. Memburuk-burukkan orang. Ya, itu tak boleh lah. Tambah bid'ah. Ataupun kalau tak tambah Wahabi. Itu lagi masalah kan. Terpulanglah ikut ilmu masing-masing lah. Ya, isu kecil je lah. Tak ada apa pun. Ya. Saya suka pendapat yang mengatakan bahawa kalau ia melibatkan ibadah, tak tambah lebih baik. Tapi kalau di luar konteks ibadah, seumpama kita nak berucap, kita puji Allah, kita selawat Nabi, itu open. Hatta kalau kita nak selawat dengan selawat-selawat yang tidak warid pun okey, as long as makna dia okey. Pasal majoriti ulama kata selawat ni ada yang maksur, yang diriwayatkan daripada Nabi,
ada yang tidak diriwayatkan. Selawat-selawat yang tidak maksur. Yang tidak maksur ni okey as long as makna dia tidak bercanggah dengan syarak dan prinsip-prinsip syarak. Ya. Ada selawat yang tidak ada masalah sama sekali. Seperti selawat munjiat. Allahumma salli ala Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Taqdilana biha min jami'il hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ayati min jami'il khairati fil hayati ya ba'dal mamat. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Majlis kata okey. Selawat tu meminta kepada Allah dengan kelebihan selawat ke atas Nabi. Hal-hal yang teramat baik sekali. Makna dia pun bagus. Ya. Selawat dawam. Allahumma salli ala Muhammad. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Itu pun okey. Ya. Mana tak ada isu sangatlah. Yang ada isu ni selawat syifa, ada isu sikit. Dan for me tak perlu pun. Sebab ada banyak koleksi syifa yang diajar oleh Rasulullah SAW yang kita belajar dalam fiqhul janazah, dan that is enough. Masalah kita tak belajar tu. Ya. Selawat tafrijiyah pun ada isu sikit. Ya. Bukan sikit, memang banyak isu dia. Biasanya lafaz-lafaz dia tu boleh dipertikaikan. Sedangkan selawat diajar oleh Nabi very clear. Tak ada apa-apa isu. Very straight to the point. Selawat atas Nabi, selawat atas Ibrahim. Selawat atas Nabi, selawat atas Ibrahim. Ya. Selawat Al-Fatih juga ada isu. Allahumma salli ala Muhammad, Al-Fatihah lima ughliqa. Selawat ke atas Nabi Muhammad yang membuka apa yang tertutup. Apa yang terbuka? Apa yang tertutup? Terbuka ni begini. Ni pula kata, dak, bukan begitu. Macam-macam lah. Tak payah, tinggal lah. Tapi ada tarekat yang dia mengatakan bahawa selawat itu adalah selawat yang paling bagus. Hatta lebih bagus daripada semayang, lebih bagus daripada baca Quran. Pening betul. Selawat ni Tugu dia ambil daripada Nabi secara yaqazah. Nabi datang bagi ni selawat untuk orang akhir zaman. Adalah satu tarekat tu. Tak sebut lah. Nanti dia sama saya pula kan. Mepek lah. Pasal apa? Sebelum Nabi mati, dia tak cukup bagi untuk orang akhir zaman. Tak cukup kan? Dia kena timbul balik, ajar bagi. Ni selawat untuk orang akhir zaman. Pasal apa? Before dia mati, dia tak sempat bagi tahu ke macam mana? Ya. Jadi okey je. Jadi kita tengoklah konteks-konteks seumpama itu. Ya. Agama ni rigid sangat pun tak boleh. Terlalu open pun tak boleh. Ya. Dia mesti wasata, pertengahan. Baik. Selawat ya. Terpunahlah tuan-tuan nak selawat. Mudah-mudahan. Dan kita lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala amat-amat menggalakkan selawat sehingga doa kalau tidak selawat tak terbuka pintu langit. Memang layak sekali. Dengan kemuliaan Rasulullah SAW yang telah diberikan oleh Allah dalam ayat-ayat Quran yang banyak, Nabi ni ada banyak speciality, ada banyak privilege. Sehingga doa pun Allah Ta'ala tak terima. Kena selawat dulu. Kerana Allah Ta'ala kata dia selawat pada Nabi. Baru dia perintah supaya kita berselawat kepadanya. Jadi selawat ni is a very special ibadah. Ya. Sehingga sebagian ulama menyatakan bahawa hubungan kita dengan Nabi, selain daripada kita mengikut ajarannya, ialah kita selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi dia sudah merangkumi everything. Ya. Tuan-tuan tak perlu nak puji Nabi berlebih-lebihan. Tuan-tuan tak perlu nak buat satu ibadah sedekah pada Nabi. Tuan-tuan tak perlu nak buat korban taruh nama Nabi. Ada satu surau tempat saya, dia buat korban kan. Bila kita suruh taruh penama korban tu, dia taruh nama Rasulullah. Okey je, adalah ulama yang memberi keharusan. Tapi tak perlu sama sekali. Tak usah buatlah benda-benda lagi tu. Taruh nama kita ke nama bini kita lagi bagus. Ya? Nabi tak perlu. Tuan-tuan berkorban, straight away Nabi dapat pahala. Pasal ajaran agama Nabi yang ajar. Siapa-siapa yang ajar suatu perkara yang baik kepada orang lain, bila orang tu buat, automatik dia dapat. Ni saya ajar dalam bab dipanggil networking ibadah. Ibadah ni ada networking dia.
Bila kita semayang, sebenarnya bukan kita seorang yang dapat pahala. Semua orang yang terlibat dengan ibadah kita lakukan. Semua all our network. Semua telah diberi, semua telah dijaringkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ajar tuan-tuan dapat pahala. Orang yang bantu tuan-tuan dapat pahala. Orang yang memudahkan urusan tuan-tuan dapat pahala. Kita mari surau, siapa yang buat jalan tu semua dapat pahala. Apa lagi? Semua dapat pahala yang sama diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan beberapa hadis Nabi. Nabi kata man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Siapa-siapa yang membantu, memberi petunjuk, mengajar kepada satu kebaikan, Allah Taala beri kepadanya pahala sama dengan orang yang melakukannya. Allah Taala tak kira. Tuan-tuan semayang, semua hak membantu tuan semua dapat pahala the same. Berapa banyak tuan-tuan pahala dapat, banyak itulah orang tu dapat. Siapa yang ajar kita agama? Nabi. Confirm Nabi dapat pahala. Ya. Yang tu Allah Taala sebut dalam surah Nun, wa innaka la ajran, apa macam ayat tu? Nun wal qalami ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la ajran ghaira mamnun. Allah Taala kata kamu wahai Muhammad mendapat pahala yang teramat banyak. Ayat Quran tu. Nabi pun kata man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Siapa-siapa yang memberi petunjuk, membantu, mengajar kepada satu kebaikan, dia dapat pahala sama dengan orang yang diajarkannya. Dan hadiah lain Nabi kata tidak dikurangi walau sedikit pun. Networking tau, ibadah kita ada networking. Ya. Jadi once tuan-tuan ibadah kan, Nabi automatik dapat. Sebab tu kata ulama kita antara Ibn Hajar, dia kata orang yang paling banyak pahalanya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hasanatuna fi mizani Rasulillah. Ini dia kata sendiri dalam buku dia. Pahala kita berada dalam timbangan Nabi. Cuma para anbiya tidak ditimbang pahalanya. Itu di sisi majoriti, walaupun di sisi kita kata timbang juga. Tapi majoriti kata para anbiya tidak ditimbang pahala mereka. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ditimbang, Nabi lah paling banyak pahalanya. Lebih banyak daripada pahala kita, lebih banyak daripada pahala nabi-nabi yang lain. Kerana umat Nabi umat yang paling besar. Ya. Kita ni 1/3 ahli syurga ya, 2/3 umat lain. 1/3 kita. Kita ni sulus ahli jannah. Jadi hebatlah kemuliaan yang Allah Taala beri kepadanya. Berapa tu? 5 kan selawat Nabi. Yang keenam menghadap kiblat. Sebaik-baiknya menghadap kiblat. Terutama bila kita ada urusan dan munajat yang penting kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni ada kalanya kita doa biasa-biasa je. Tapi ada benda yang kita memang nak minta dengan Allah. Ada tuan. Tak ada kan? Hidup ni tak ada masalah. Cool semua. Jangan tuan. Ya. Nabi SAW antara waktu getir baginda ialah ketika perang Badar. Sebab itu bila kita belajar bab doa, dalam mana-mana buku, dalam mana-mana hadis kita rujuk, mesti ada doa Nabi ketika perang Badar. Yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Ibn Abbas, daripada Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Di mana Nabi bila nak doa, Nabi hadap ke arah kiblat. Dan Nabi mengangkat tangan yang tinggi sehingga jatuh kain rida daripada bahunya. Sehingga Nabi kata, Allahumma intahlak hazil ummah ma tu'bad fil ardi. Wahai Allah, jika umat ini, yakni kami dan para sahabat kami, kalau, maka engkau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Nabi doa tu, Nabi menghadap ke arah kiblat dan kata Umar Al-Khattab, ya, Nabi mengangkat tangannya yang tinggi dan Nabi mula berdoa kepada Allah. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi. Dan Nabi doa dengan mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi waktu tu dia hadap kiblat. Memang sepakat para ulama, tuan-tuan nak doa munajat hadap ke arah kiblat. Ya. Amat-amat lebih baik. Banyaklah hadisnya. Hatta dalam hal yang lain, kalau boleh hadap kiblat itu lebih baik. As long as tidak takalluf lah, tidak membawa kepada menyusah-nyusahkan. Ibadah memang digalakkan. Tuan-tuan nak ambil wudu, lebih baik hadap kiblat, dapat pahala. Itu dipanggil dalam wudu sunnah hai'ah. Wudu ni ada sunnah yang abad, ada sunnah yang hai'ah. Ya. Sunnah hai'ah ni dia sunnah yang diambil daripada nah-nah yang Nak cari hadis Nabi wudu hadap kiblat tak ada. Tapi di atas umum hadis
digalakkan menghadap kiblat ketika ibadah. Ya. Itu bagi sunat hayat. Nas yang spesifik tak ada, tapi nas yang am. Memang kita digalakkan. Kita nak baca Quran, kita nak berzikir. Ada tu hadis Nabi nak baca Quran, Nabi hadap kiblat. Saya rasa tidak ada. Tapi di atas konteks am menghadap kiblat. Kerana kiblat adalah mulia di sisi Allah. Menghadap ke arah Baitillahil Haram. Ya. Bab kiblat ni tuan-tuan boleh rujuk kalau dalam tafsir. Surah Al-Baqarah ayat 114, 115. Perbahasan khusus tentang kiblat. Asalnya pasal semayang lah. Ayat tu. Tapi biasanya ulama-ulama tafsir, kalau tuan-tuan baca tafsir yang besar lah, macam tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, saya rasa buku tu dah ada terjemahan Melayu. Sebab tu dalam surau masjid, sekurang-kurangnya ada satu buku tafsir yang muktabar. Macam Ibnu Katsir dengan Qurtubi memang ada yang diterjemahkan. Kalau tak ada yang Melayu pun, yang Hindu pun tak apa. Tuan-tuan rujuk tafsir tu memang dia akan bahaskan, sehingga dalam konteks doa, di mana digalakkan kita doa hadap kiblat. Berapa tu? 6 kan? 5 6 5 dah kot. Tauhid, ikhlas, sebut nama Allah, puji Allah, selawat Nabi. Puji Allah, selawat Nabi sekali kan, ya? Pasal dia dalam satu konteks. Yang kelima, menghadap kiblat. 5. Yang keenam, mengangkat tangan. Doa-doa harian tidak disunahkan angkat tangan sebenarnya. Kerana tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan. Walau bagaimanapun, sebagian ulama mengharuskan dan sebagian juga menggalakkan jika kita lakukan secara sekali-sekala, once a while. Ya? Dan tidak membawa kepada takalluf, yakni menyusah-nyusahkan. Pasal ni doa rutin, doa harian, dia bukan munajat. Keluar masjid, masuk masjid, keluar tandah, masuk tandah. Tak payah angkat tangan. Ya? Tapi yang betul-betul tidak digalakkan, 2. Pertama, nak masuk tandah. Yang kedua, ketika nak bersama isteri. Oh, jangan angkat tangan. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bergetar ke tangan doa. Janganlah. Itu teramat-amat makruh. Ya? Adapun pada waktu-waktu yang lain, mengangkat tangan harus. Jika ia tidak membawa kepada menyusah-nyusahkan. Tuan-tuan nak masuk kenderaan, dah masuk kan? Doa masuk kenderaan, doa naik kenderaan, bukan doa masa nak masuk kereta. Dah naik kereta, baca doa. Nak masuk kereta, baca bismillah. Duduk atas kereta, alhamdulillah, baru baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau saya nak angkat tangan ustaz, sebagai ulama memberi keharusan. Saya masuk masjid nak doa, angkat tangan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. No harm, tak ada salah. Tapi sunnah yang spesifik tidak ada. Ya, tapi mengangkat tangan tidak salah pada waktu-waktu itu. Yang ulama kata tak boleh ni ketika masuk tandah dengan ketika bersama isteri, itu pun tidak haram, hanya makruh kerana kata mereka li'adamil munasabah. Walau bagaimanapun, doa-doa ada rutin-rutin harian seumpama ini, kita boleh angkat tangan dan kita boleh tidak angkat tangan. Ya. Walau bagaimanapun dia tidak sunnah spesifik lah, pasal tidak ada nas. Nabi baca doa ni, Nabi tak angkat tangan. Kalau Nabi baca, Nabi angkat tangan, sudah tentu sahabat akan meriwayatkannya. Sebab setiap pergerakan Nabi diriwayatkan oleh sahabat. Walau bagaimanapun, di atas umum, sunat angkat tangan ketika doa. Jadi mana-mana zikir yang ada sifat doa, maka kita diharuskan mengangkat tangan. Ya? Bolehlah. Tempat yang dilarang angkat tangan yang ada nas ialah ketika khutbah Jumaat. Itu ada nas yang melarang. Ya? Walau bagaimanapun, para ulama berselisih pendapat kerana yang dilarang dalam nas itu hanya imam. Ya, kalau kita belajar dalam fiqh Jumaat kan, imam memang dilarang. Sebahagian mengharamkan, majoriti memakruhkan. Dan segelintir lain masih mengharuskan atau mensunahkan. Masihlah kotak khilaf lah. Itu untuk imam. Adapun untuk makmum, sama juga. Sebahagian kata makruh, sebahagian kata harus. Yang standard dalam mazhab Syafi'i, sunnah untuk makmum, makruh untuk imam. Ya. Okey je. Ya. Jadi yang angkat tangan tu jangan kita kata bid'ah pula. Yang tak angkat tangan tu jangan kata Wahabi pula. Duk main kat tu. Okey je ya. Boleh mana-mana kan. Saya ada masa saya angkat tangan, ada masa saya tak angkat tangan. Tapi tanya saya tak angkat tangan, tengok saya apa hal dia ni. Kan? Suka hati ya. Kerana ada larangan seperti itu.
Tapi dalam hal yang lain boleh angkat tangan. Doa rutin harian ni boleh angkat tangan. Tapi kalau boleh sekali-sekala. Kalau dia angkat tangan setiap masa, itu dipanggil menyalahi juga konteks sunnah harian. Di mana sunnah harian dia dibina di atas dasar yang simple. Yang ialah rutin kan. Baik. Angkat tangan ya. Angkat tangan ni tuan-tuan, bila saya baca banyak buku, hatta kita belajar dulu pun, dia very open. Tuan-tuan boleh angkat, rendah, ada hadisnya, ya, hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi, Abi Daud, di mana katanya Nabi bila doa, Nabi angkat di para bahunya. Maka Nabi yad'u illa yadha' yadayhi hazwa mankibaih. Nabi tak doa, melainkan Nabi meletakkan tangan di bahagian bahunya. Macam kita angkat takbir lah. Standard mazhab Syafi'i bahu. Allahu Akbar. Itu pun majoriti ulama'. Tapi sebagai ulama Syafi'i yang kata telinga. Kalau hak Imam Syafi'i, betul-betul Imam Syafi'i. Macam mana? Lain ke mazhab Syafi'i dengan Imam Syafi'i? Lain tuan. Pendapat Imam Syafi'i lain, pendapat mazhab Syafi'i lain. Mazhab Syafi'i ini pendapat yang telah dirumus dan distandardkan daripada pendapat-pendapat yang banyak, termasuk Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Kena faham tu. Kalau Imam Syafi'i betul macam mana? Takbir. Imam Syafi'i betul, ujung jari parah cuping telinga. Ataupun atas telinga sedikit. Jadi bawa ni bahu, ni cuping telinga. Macam tu, tengah-tengah kita. Tengah-tengah antara telinga dan bahu. Ini Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i bahu. Mana-mana lah tuan ya. Janji angkat tangan. Kalau tak angkat tangan pun, bukan batal semayang pun. Hak wajib, Allahu Akbar. Angkat tangan sunnah saja kan? Kau wajib. Tak wajib, sunnah saja ya. Angkat tangan pun sama. Pakai bahu boleh. Pakai muka boleh. Umar Al-Khattab kata dalam hadis Ahmad, Ibn Hibban, Al-Hakim, Nabi doa, Nabi mengangkat tangan di parah mukanya dengan telapak tangan menghadap kepada mukanya. Macam ni ya. Ra'a Rasulullah yad'u wa ja'ala kaffaihi muqbilan wajha. Kama qala. Nabi berdoa, aku lihat Nabi berdoa, macam mana itu? Aku lihat Nabi berdoa mengangkat tangan keduanya di parah mukanya. Tapak tangan pun ke arah mukanya. La yujawiz biha ra'sah. Tak adalah tinggi sangat sehingga melangkau daripada kepalanya. Maknanya muka lah. Boleh je gini ke, muka ke, ya. Ada kalanya Nabi berdoa tidak mengangkat tangan, hanya satu jari saja. Itu hadis Sahal, juga oleh Sunan Abi Daud. Yushirun Nabi bi isbihi isyaratan. Nabi bila doa, Nabi tak angkat dua tangan macam ni. Nabi hanya mengangkat satu jari sahaja. Doa ni bukan macam ni saja tau. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu sunnah. Sepakat para ulama, sunnah berdoa mengangkat tangan satu jari. Boleh pengkat muka, boleh pengkat dada. Jadi angkat tangan satu jari. Ini jarang orang buat. Ya. Biasa orang angkat tangan gini syahadah saja. Ya. Macam imam kan, bila dia bagi khutbah Jumaat, kalau dia angkat tangan gini, ada kata haram, ada kata makruh, ada segelintir kata sunnah juga. Tapi kalau dia angkat satu tangan, tidak ada pertikaian. Ya, ada nasnya. Jadi kalau khatib nak angkat tangan, dia angkat satu jari saja. Tapi tak boleh angkat begitu. Tapi lain pada tu, kita semua memang sunat doa dengan angkat satu jari. Dia open saya kata tadi kan. Banyak tuan sifat-sifat angkat tangan ni banyak. Tapak tangan boleh ke muka, boleh ke langit. Ya, macam-macam lah. Ada 6, 7, 8 kot. Jadi boleh gitu. Boleh gini, boleh atas, boleh gitu. Kalau kita doa untuk menolak satu musibah atau bala atau benda-benda yang tidak baik, boleh dengan menghadap belakang muka ke arah tangan. Boleh dengan menghadap belakang tangan ke arah muka. Begitu. Dan boleh juga ke arah bawah. Begitu. Tapi bukan begitu. Ya begitu atau begini. Walaupun segelintir juga melarang. Minta baik ke, tolak benda jahat ke, gini berlaku. Ada hadisnya. Ya. Tapi dia satu khilaf ulama lah.
Jadi saya kira okey je, tak ada masalah. Sebab kata kalau kita doa biasa, pagar bahu. Tapi kalau kita betul-betul doa, yalah kadang-kadang kita ada masa-masa tertentu kan kita betul-betul mengharapkan boleh angkat lebih tinggi. Sebab Nabi SAW ketika perang Badar, antara waktu getih Nabi doa pada waktu itu, Nabi mengangkat tangan yang tinggi. Tapi jangan tinggi sangat sampai lepas kepala macam tu. Tu over tuan. Itu lepas kepala tu makruh. Pasal Nabi dalam hadis Umar tu dia pagar kepala dan tidak melebihinya. Jadi tinggilah pagar tu lah. Ya. Sehingga Anas kata, aku lihat ketiak Nabi. Hatta ra'aitu bayat ibtai, yang putih itu. Mana Nabi angkat tinggi lah. Tapi tak ada lah macam tu. Ya Rob, ya Rob. Ini over pula kan. Doa ni ada juga tidak dia panggil melampau-lampau. Biasa macam tu je. Tapi ketiak terbuka sikit lah. Macam tu. Bila kita ada hajat yang besar. Terutama bila kita berdoa, bermunajat sendirian di tengah malam. Ya Allah, aku suka ada banyak masalah ya Allah. Aku nak kahwin, isteri aku tak bagi ya Allah. Tolonglah ya Allah. Boleh. Tapi bukan salah. Ya. Jangan tanya kita doa kat surau ni pula. Orang lain semua doa macam ni, kita macam tu pula. Tapi kalau dia masa tu dia ikhlas betul-betul nak mustajab, tak apa je. Jangan nak menunjuk je. Apa dia orang doa macam ni, aku macam ni ya. Ya. Tapi dia angkat tangan ni dia open lah. Atau kalau tidak angkat tangan sekalipun, tidak ada masalah sama sekali, cuma makruh di sisi majoriti. Kerana doa munajat amat dikatakan kita mengangkat tangan. Dan Nabi sebut dalam hadis Salman Al-Farisi, Sunnah Tirmizi dan Abi Daud, siapa yang angkat tangan kepada Allah, Allah Ta'ala tidak tolak. Ya. Sebab bila kita doa ni kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi apa kita minta, tapi Allah Ta'ala beri yang lain. Yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kalau tuan belajar buku Hikam Ibn Atta'illah tu kan, awal-awal lagi dia dah cerita dah. Bila kita minta dengan Allah, kita jangan rasa Allah Ta'ala tak terima. Kerana ada hadis yang Nabi kata, as long as kita minta dengan Allah, Allah Ta'ala beri. Cuma kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri apa yang kita minta, Allah Ta'ala beri yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri kat dunia, Allah Ta'ala beri di akhirat. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri di dunia, tak beri di akhirat, tapi Allah Ta'ala jauhkan kita daripada musibah. Memang. Sebab tu Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia kata kadang-kadang kita manusia kan, dia banyak benda dia tak puas hati macam. Bukan sama-sama kita tak puas hati dengan Tuhan, tak puas hati juga. Betul tak? Kita rasa Allah, dah, okey. Last lah. Kita rasa kita dah lupa dah. Kita rasa kita Allah Ta'ala tak bagi kan. Sebenarnya dia kata kita satu minta dengan Allah macam Allah Ta'ala tak bagi, tapi banyak benda lain yang kita tak minta pun dengan Allah, tapi Allah Ta'ala beri. Cuba kita renung elok-elok. Betul tak? Banyak benda kita tak minta, Allah Ta'ala bagi, dan Allah Ta'ala bagi yang terbaik. Saya kira banyak benda yang kita dapat ni Allah Ta'ala kita tak minta pun, tapi Allah Ta'ala beri. Maknanya apa yang Allah Ta'ala beri sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita minta. Sebab itu kita kena jadi hamba yang benar-benar bersyukur sebenarnya. Ya. Dan itu asal kepada doa pun. Tapi minta-minta jugalah sebab dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dah orang suruh berhenti dah tu. Cut dah tu. Nak tanya juga? Boleh lah, simple question, simple answer. Sejam tu ke? Sejam dah. Doa kalau nak sujud, kena doa ketika sujud yang genuine. Maksudnya sujud yang dibenarkan dalam syarak. Sujud yang dibenarkan dalam syarak ni ada 4. Pertama ialah sujud semayang. Yang kedua ialah sujud sahwi, juga dalam semayang. Yang ketiga ialah sujud syukur, boleh dalam semayang, boleh di luar semayang. Yang keempat ialah sujud, apa sujud keempat? Ustaz tanya orang pula. Apa sujud satu lagi? Dia ada 4 sujud tau. Sujud semayang, sujud sahwi. Sujud semayang ni hak dua tu lah. Sujud sahwi juga dalam semayang, tak boleh di luar semayang. Sujud syukur, sujud tilawah. 4 sujud ni kita boleh doa kepada Allah. Ini sujud yang genuine. Adapun kalau kita sujud saja-saja, ini banyak yang dilakukan. Lepas semayang dia sujud saja-saja.
itu dilarang oleh majoriti para ulama. Kalau mengharuskan pun segelintir saja dan dia tidak ada nas yang kukuh. Kerana sujud adalah ibadah, kita tak boleh sujud saja-saja pada Allah. Mesti menerusi ibadah yang telah disyariatkan. Ni majoriti para ulama, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i, tak boleh sujud saja-saja kepada Allah, walaupun kepada Allah mesti sujud yang genuine, ibadah macam tu. Bila sujud memang kita digalakkan berdoa lah. Cuma sujud yang kita digalakkan berdoa betul-betul ialah ketika sujud semayang. Tapi kalau sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, tuan-tuan nak minta pun tak salah. Cuma inti kepada sujud itu, macam sujud sahwi itu sujud kerana kita lupa. Dan Nabi bila sujud tu Nabi puji Allah, Nabi tak baca doa. Sujud tilawah dan sujud syukur pun kita sujud kerana syukur pada Allah. Kita baca subhana rabbiyal a'la, macam kita sujud dalam semayang. Kalau kita tak baca pun tak ada apa. Tapi yang digalakkan betul-betul kita doa masa sujud ialah sujud ketika semayang. Hak 2 kali itulah. Dan ia waktu yang amat digalakkan. Sebab Nabi kata waktu kita sujud dalam semayang tu, waktu kita dekat dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdi min rabbi wa wasajid. Fa'aksiru du'a faqaminun ayustajabalakum. Hadis Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata tempat yang paling dekat kita dengan Allah ialah ketika sujud. Sebab itu dia kata banyak-banyaklah doa pada Allah, mudah-mudahan kamu akan dimustajabkan. Ya. Cuma kalau imam dah bangun, kita makruh lah kalau kita masih sujud. Inilah konteks kalau imam sujud, kita baca kalau sempat baca doa. Kalau tak sempat, kita baca pada sujud-sujud kita semayang seorang. Tapi dia waktu yang digalakkan. Dia nanti akan ada bab dia. Waktu-waktu digalakkan kita doa. Antaranya ialah ketika sujud lah. Ketika sujud ya. Tapi jadi boleh doa. Tapi masalah dia dalam semayang, tuan-tuan kena baca bahasa Arab lah. Sebab majoriti kata kalau baca bahasa selain Arab, membatalkan solat. Segelintir je kata boleh. Ya. Itu saja. Boleh. Nantilah ada masa saya hurai lagi ya. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Kalau ada soalan tanya lepas ni ya. Dalam hati boleh Ustaz? Dalam hati tak apa. Mungkin mulut kita baca Arab, hati kita minta yang lain, itu tak ada isu. Dia kalau kita bahasa Melayu saja ya. Bolehlah insya-Allah taala. Aku lukul hadza fa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita atas baik kafarah dalam surah Al-Asr.